Okay, Assalamualaikum semua. Kita sambung tajuk minggu sebelum kita cuti, iaitu masih lagi dalam bab yang ke-8, iaitu tajuknya Membina Kemakmuran Negara. Okay, tajuk hari ini kita akan sentuh 8.4, iaitu Pelaksanaan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Okay, lihat slide seterusnya. Okay, untuk tajuk ini, okay, ada dua lagi topik 8.4 dan juga 8.5. Ini yang kita sentuh pada hari ini. Okey. Dalam tajuk 8.4 ada 4 subtopik yang perlu kita pelajari, iaitu yang pertama mengenai pembasmian kemiskinan. Boleh tengok dalam buku teks awal muka surat 176. Yang kedua mengenai penyusunan semula masyarakat. Yang ketiga penyusunan semula modal saham. Dan yang keempat, pembangunan wilayah. Okey, kita lihat yang pertama iaitu pembasmian kemiskinan. Okey, apa itu pembasmian kemiskinan? Kerajaan telah meneruskan usaha untuk menghapuskan kemiskinan tegar dalam kalangan pelbagai kaum, khasnya golongan bumi putera. Khasnya golongan bumi putera. Ini adalah pelaksanaan dasar pembangunan nasional. Okey. Terlihat golongan yang terlibat, usaha yang diberikan oleh kerajaan dan kesannya. Okey, golongan yang terlibat adalah ini dia penanam padi dan juga nelayan. Okey, apa yang diberikan oleh kerajaan iaitu memberikan subsidi dan sokongan. Kesannya petani dan nelayan boleh mempertingkatkan produktiviti pengeluaran mereka. Okey. Yang kedua, golongan belia. Apa yang diberikan oleh kerajaan iaitu diberikan latihan di agensi kerajaan. Contohnya Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara. Dan yang kedua, Institut Latihan Perindustrian ILP. Kesannya, golongan belia boleh mendapatkan kerja yang berkaitan dengan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Itu kesannya. Okey, ini gambar-gambar mengenai bagaimana pelaksanaan dasar pembangunan nasional selepas DEB diteruskan dengan dasar pembangunan nasional dengan membasmi kemiskinan. Okey, awak nampak gambar kursus kulinari yang ditawarkan di Pusat Latihan Kemahiran Giat Mara. Kalau pelajar ni dia kurang dalam bahagian akademik, mereka boleh mencuburi bidang-bidang seperti kemahiran. Kemudian ini latihan teknologi kimpalan, gambar dia di Kota Baharu, Kelantan, dan juga pelajar ini mengikuti latihan kemahiran ILP di Kota Semarahan, Sarawak pun ada. Boleh tengok dalam buku teks awak ada. Okey, seterusnya tajuk yang kedua, penyusunan semula masyarakat. Okey, apa yang dilakukan adalah ini adalah langkah-langkah penyusunan semula masyarakat dengan membentuk masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putera MPPB. Okey, dia bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan dalam Perkara 153. Okey Seterusnya, langkah pembentukan masyarakat MPPB tadi masih lagi. Yang pertama, meningkatkan tenaga kerja dan penyertaan bumi putera dalam pengurusan sektor moden seperti pembuatan dan perkhidmatan. Okey, yang kedua, latihan dan dalam bidang pengurusan harta dan etika perniagaan diberikan oleh agensi kerajaan. Okey, seterusnya yang ketiga, pemberian kontrak, kota dan lesen kepada perniagaan milik Bumi Putera dan syarikat usaha sama dengan bukan Bumi Putera turut dilaksanakan. Okey, yang seterusnya sambung lagi Perhatian khusus diberikan kepada penyertaan Bumi Putera dalam IKS. Yang kelima, usaha sama secara aktif antara Bumi Putera dengan bukan Bumi Putera digalakkan untuk membolehkan syarikat Bumi Putera meningkatkan prospek perniagaan. Yang terakhir, kaum Bumi Putera didedahkan dengan teknologi terbaru. Di samping ada kemudahan modal, maklumat pasaran dan hubungan perniagaan dalam pasaran antara bangsa. Okey, matlamat penyusunan semula masyarakat ini akan memastikan
corak tenaga kerja di pelbagai sektor dan pekerjaan dan ekonomi bagi mencerminkan komposisi pelbagai kaum dalam negara. Okey, seterusnya boleh lihat ini adalah contoh barang keluaran pengusaha IKS. Ada minyak, ada jus, kerepek-kerepek. Ini adalah keluaran pengusaha IKS bagi menyusun semula masyarakat untuk membasmi kemiskinan, membantu ekonomi mereka. Okay, boleh lihat di sini pameran hasil keluaran industri syarikat Bumiputera. Ni kerepek-kerepek ni semua ada dalam kotak awak muka surat 177. Okey, tajuk yang ketiga adalah penyusunan semula modal saham. Okey. Lihat apa yang dilakukan dalam penyusunan semula modal saham. Penyusunan semula modal saham dalam sektor korporat diteruskan di bawah DPN. Okey, langkah ini dibuat supaya bahagian saham kaum Bumiputera dapat dipertingkatkan mencapai sekurang-kurangnya 30% dalam pemilikan, penguasaan dan pengurusan sektor moden. Okey, dalam aspek ni tadi yang cikgu sebut tadi, pemilikan, kedua penguasaan dan yang ketiga pengurusan. Okay. Tindakan ini akan diambil melalui program penswastaan bagi memperuntukkan sejumlah saham untuk projek yang diswastakan kepada Bumiputera. Okay. Ini adalah selaras dengan matlamat asal DEB. Okay. Sekurang-kurangnya mencapai 30% dalam sektor moden kaum Bumiputera, saham mereka. Okay. Seterusnya, penswastaan syarikat perniagaan yang dihaskan untuk Bumiputera seperti berikut. Yang pertama, MARA, Majlis Amarah Rakyat. Yang kedua, Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Dan yang ketiga, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PEKEN. Okay, pada masa yang sama, kaum bukan Bumiputera diberi peluang untuk menyertai projek penswastaan. Okay, seterusnya, dasar penswastaan. Dasar penswastaan, boleh tengok YouTube di sini. Boleh klik link kat sini. Dasar penswastaan ini telah dilancarkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang keempat. Waktu ketika itu pada bulan Mac tahun 1983. Cikgu pun belum lagi lahir ketika ini. Okey, apakah tujuan dasar penswastaan ini? Yang pertama, meningkatkan produktiviti. Yang kedua, meningkatkan kualiti perkhidmatan ataupun barang. Dan yang ketiga, mempercepat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal oleh sektor swasta. Itu adalah tujuan dasar penswastaan. Okay, kalau awak nak lebih lanjut mengenai dasar penswastaan, boleh layari link dalam ini YouTube ini. Okay, seterusnya, yang terakhir dalam 84 iaitu pembangunan wilayah. Okay, kerajaan telah meneruskan rancangan usaha memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Untuk apa? Memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan antara kaum di negara ini. Ingat dua perkara ni. Usaha memperbaiki ketidakseimbangan, memudahkan pencapaian kesamarataan pendapatan. Tahu pendapatan ke? Pendapatan ni gaji lah. Hasil hasil ekonomi untuk setiap masyarakat dalam wilayah tersebut. Okey, apa yang dilakukan adalah ini dia. MARDI. Okey, MARDI adalah dapat membantu memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah, iaitu nama penuh dia Malaysian Agriculture Research and Development Institute. Okey, ataupun Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia ditingkatkan. Yang kedua, konsep pertanian pintar digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Yang ketiga, penggunaan teknologi drone
bagi melancarkan kerja menyembur racun dan baja cecair di kawasan sawah padi. Yang keempat, penyebaran industri terpilih digalakkan untuk mendorong sektor swasta menempatkan semula kilang tambahan di negeri yang kurang maju dengan kemudahan fizikal, pendidikan, kesihatan dan perumahan. Kawasan-kawasan ini akan menjadi pusat pertumbuhan baharu ekonomi yang dapat menyumbang kepada pembangunan wilayah. Seterusnya, masih lagi dalam tajuk pembangunan wilayah, awak boleh tengok gambar di sini penggunaan teknologi drone bagi melancarkan kerja menyembur racun dan baja cecair di kawasan sawah padi. Kemudian penyelidikan dan pembangunan dilakukan oleh MARDI menggunakan konsep pertanian pintar boleh meningkatkan hasil pengeluaran petani. Seterusnya, pertanian pintar ni maksudnya penggunaan teknologi. Itu maksud pertanian pintar. Bagi meningkatkan pengeluaran hasil. Hasil apa? Hasil pertanian. Penggunaan biji benih berkualiti membolehkan kawasan sawah padi diusahakan 4 kali setahun dan meningkatkan hasil padi negara. Jentera moden digunakan untuk membajak dan menuai. Jentera ini dikendalikan menerusi alat kawalan jauh. Contohnya tadi drone. Proses menyembur racun dan baja pula dilakukan dengan menggunakan drone. Faham? Itu maksudnya pertanian pintar. Guna teknologi yang pintar bagi supaya pengeluarannya dapat ditingkatkan. Kesimpulannya, pelaksanaan DPN oleh kerajaan telah meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian boleh meningkatkan pengeluaran dalam pelbagai bidang ekonomi, membawa kemajuan dalam pembinaan kemudahan awam. Contohnya macam ni. Bila kerajaan laksanakan DPN, taraf hidup rakyat boleh meningkat disebabkan oleh pendapatan kita meningkat. Jadi rakyat ini macam mana taraf dia meningkat? Dia boleh merasa keselesaan. Contohnya boleh beli barang, boleh membeli kediaman untuk mereka tinggal. Itu sebabnya maksudnya meningkatkan taraf hidup rakyat. Kemudian dia boleh membawa kepada kemajuan dan pembinaan kemudahan awam. Contohnya jalan raya dibina sebab kawasan tu kan dah maju kan. Bila rakyat ni dah ada wang, kerajaan boleh ambil cukai daripada hasil pendapatan tersebut untuk membantu membina dalam kemudahan awam demi keselesaan rakyat. Kita rakyat Malaysia ni ada tanggungjawabnya untuk menghargai dan menjaga harta awam tersebut. Jangan kita rosakkan. Sebab itu sebenarnya duit kita sendiri. Seterusnya kita kena menjaga kelestarian alam sekitar. Apa maksud kelestarian? Kita kena jaga kebersihan alam sekitar ini. Kita jangan cemarkannya. Contohnya, sungai, kita perlu sayangi sungai. Jangan buang sampah ke dalam sungai. Itu maksudnya melestarikan alam sekitar. Kemudian, bagi mewujudkan negara ini harmoni dan indah. Sekian. Terima kasih.